Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Tukas edisi malam 15 September 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Kerajaan Sarawak bersetuju menubuhkan satu unit khas di bawah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dan ahli jawatan kuasanya untuk membantu menguruskan bantuan yang diperuntukkan Kerajaan Sarawak kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg menjelaskan Kerajaan Sarawak bersetuju mengenai hal tersebut berikutan banyak permohonan bantuan yang diterima tetapi tidak dikoordinasikan. Kenapa yang berlaku ialah kita menerima banyak permohonan bantuan tapi tidak dikoordinasikan, not being coordinated, and therefore we have decided that we form one unit under Professor Dr. Sim, and this will coordinate at the same time supervise the assistance that the state government is giving to SJK. Bermakna kalau ada bantuan kepada saya akan rujuk kepada unit ini dan atas recommendation unit kita membantu sekolah SJK. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pembukaan rasmi bangunan sekolah baharu SJK Chung Hua Bako di Kota Samarahan pada Selasa. Jelas Datuk Petinggi Abang Zohari lagi, penubuhan unit tersebut juga akan menjadi medium bagi membantu membuat anggaran bajet yang akan diberikan tahun seterusnya kelak supaya peruntukan yang diberikan Kerajaan Sarawak sentiasa konsisten setiap tahun. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah Kerajaan Sarawak memberi peruntukan sebanyak 8 juta ringgit untuk menubuhkan unit khas tersebut. Sementara itu, Ketua Menteri turut menyerahkan cek kepada beberapa sekolah jenis kebangsaan SJKC dan juga sijil penghargaan yang menjadi penaja utama SJKC Chuang Hua Bako. Berita seterusnya, beberapa kemudahan infrastruktur awam seperti surau, jeti, jalan raya dan jambatan akan dibina di kampung seberang lawas di bawah program pembangunan bandar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, dengan adanya pembangunan ini, penduduk akan menikmati peningkatan ekonomi selain merapatkan jurang pembangunan yang ada di sekelilingnya. Sebahagian dari kampung ini akan dibangunkan di bawah program pembangunan bandar atau redevelopment yang mana tujuan utamanya adalah supaya masyarakat di sini dapat menjalankan perniagaan dan perusahaan. Juga pusat pengumpulan akan disediakan untuk kemudahan penduduk yang terlibat dalam memudahkan pasaran barangan dan produk pertanian. Manakala jalan dan jambatan akan dibina di bawah peruntukan Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA. Beliau berkata demikian selepas mengadakan walkabout projek surau dan jeti Kampung Seberang Lawas pada Isnin. Datuk Amar Awang Tengah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari turut menggesa penduduk kampung menjaga kesihatan diri dan pendidikan dengan mengutamakan pelajaran anak-anak serta hidup mesti bersatu dan bermasyarakat. Berikut pula mengenai permohonan bagi projek pembangunan farmasi steril bilik bersih Hospital Labuan telah diluluskan dalam Rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan 2 Datuk Aaron Argo Dagang, projek berkenaan sedang dalam peringkat memuktamadkan skop projek bagi tujuan tender. Permohonan projek pembangunan farmasi steril atau bilik bersih Hospital Labuan telah diluluskan dalam Rancangan Malaysia ke-11 dan projek ini sedang dalam peringkat memuktamadkan skop projek bagi tujuan tender. Selain itu, kementerian juga bercadang untuk menaik taraf infrastruktur hospital termasuk sistem gas, perubatan dan sistem penghawa dingin. Bagi perancangan jangka masa panjang, kementerian juga bercadang untuk membina sebuah kompleks pakar baru bagi menempatkan klinik pakar, pusat rawatan harian dan lain-lain. Kementerian juga akan memohon pelaksanaan projek-projek ini di dalam Rolling Malaysia Plan ke-12 yang akan datang.
Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan lisan Senator Datuk Bashir Alias pada sesi Dewan Negara hari ini. Berita selanjutnya, selepas tertangguh disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, akhirnya Muzium Petroleum Miri ini siap dan dibuka kepada orang awam mulai pada 15 September 2020. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan yang juga Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, bagaimanapun Muzium Petroleum Miri ini akan terus dipertingkatkan dari segi kandungannya supaya memberi lebih banyak informasi berkaitan minyak dan gas kepada masyarakat. Because it is okay now to come in, except that we like to first apologize to the public that the contents here, the exhibits may not be sufficient. Yeah, bear with us. Bear with us. We will continue to improve. But for now, people, public, Miri people can come in. Bring their children to come in. This is a place that they can come in and see how Miri started as an oil town in the year 1910. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas meninjau ke Muzium Petroleum Miri pada Isnin. Sementara itu, pemangku pejabat Muzium Tazuddin Mokhtar berkata, Muzium Petroleum Miri ini akan menjadi ikon kebanggaan kepada masyarakat di Miri yang terkenal dengan julukan Bandar Minyak. Actually, our intention was to make this, this petroleum museum as exciting as possible, because this is one of its kind in Sarawak. Since Sarawak first discovered this oil in 1900s, so it's very, very interesting for the people of Miri. This is something like bread and butter to them, something which is to them is something which is very important to them. Berikutnya, bangunan bekas pejabat Residen Miri yang juga bangunan bekas tinggalan zaman British itu akan dijadikan Muzium Budaya dan Warisan Miri. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan merangkap Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, kos bagi menaik taraf bangunan ini sebanyak RM49 juta telah diangkat untuk dimasukkan dalam Pelan Rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Sure that we keep this place clean. Yes. And I think the ministry already have already engaged. Yeah. We have our own staff here, Under the museum lah. We have our staff here looking after. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke bekas bangunan pejabat Residen Miri pada Isnin. Sementara itu, pemangku pejabat Muzium Tazuddin Mokhtar berkata, bangunan ini telah pun di bawah Jabatan Muzium Sarawak dan perancangan untuk menaik taraf bangunan ini sebagai Muzium Budaya dan Warisan Miri kini dalam proses. We convert it into a museum. Museum History dan Warisan Miri. Culture and Heritage Museum Miri. Bangunan ini akan dikekalkan identitinya yang mempunyai seni bina dan sejarah pembinaannya pada zaman kerajaan British selain memaparkan budaya dan warisan penduduk di Miri. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Saksikan siaran khas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020 esok jam 8.30 malam secara langsung di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak, TV1 RTM dan Sarawak Event Channel. Salam UKAS.